Aki Hamid, dia perlu menunggu sampai malam selepas waktu isyak. Dan ketika inilah dia meminta pelita dipadamkan di tempat tidur Mak El Boyak supaya kelilingnya menjadi samar. Sengajalah Aki Hamid suruh pasang ke pelita di serambi sahaja, biar dirinya tidak dituduh mengamalkan perkara yang bertentangan dengan agama. Tetapi jauh di sudut hatinya, dia tidak bermaksud mahu keliling menjadi gelap baru boleh memulakan pengubatan. Sudah menjadi amalan Aki Hamid, dia tidak dapat khusyuk sekiranya pelita terpasang di hadapan muka. Biarlah kelilingnya sama-samar tak kala dia mula mengamalkan amalan untuk pengubatan demikian. Setelah membacakan Al-Fatihah sampai 17 kali, ngahlah teh, nampak Aki Hamid melenggok-lenggokkan badan di tengah kesamaran itu sambil memulakan zikir perlahan menyebut, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Latif, Ya Zal Jalali wal Ikram, hingga 500 kali. Ketika ini mereka yang terconggok di situ mendengarkan suara Aki Hamid bertukar menjadi garau, seolah-olah bergaung kuat sampailah ke udara. Tengokkan itu, saudara kita ni sakit. Tiba-tiba sahaja Aki Hamid bercakap sendirian dengan badannya yang masih lagi terlenggok-lenggok bagaikan batang keladi di tengah arus. Kemudian, Aki Hamid merungut-rungut tidak menentu. Sekali-sekala dia memasangkan telinga bagaikan kurang jelas mendengar orang bercakap di hadapannya. Selepas itu, dia mengangguk-angguk lantas mencapai besen berisi lengkuas, jerangau dan molai di sisinya. Setelah meramas-ramas ramuan ubat di dalam besen itu, Aki Hamid terus membacakan. Saya cuba ya, kalau silap tolong betulkan. Innama ilahukumu Allah. Saya ulang. Innama ilahukumu Allahul lazi la ilaha illa huwa sikul la syai'in ilman. La ilaha illa huwa Allahu akbar. Saddaqahu rabbahu faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. Sebenarnya saya takut nak baca-baca doa-doa ni, bukan apa. Dia tulisan Rumi. Dan semua pendengar sedia maklum, kisah daripada Tok Awang ni banyak typo. Sedangkan bahasa Melayu pun boleh typo. Ini kan pula ayat-ayat yang diubah kepada bahasa Rumi. Takut juga saya. Jadi kalau ada kesilapan tolong betulkan. Ketika ini besen di hadapan Aki Hamid bergerak dan berpusing 3 kali. Lama Aki Hamid membacakan doa. Dia kembali berzikir berulang kali hingga kan suaranya garau seolah-olah bergaung ke udara. Lebih 1 jam dia terconggok di tengah kesamaran itu. Tiba-tiba sahaja Aki Hamid berlari ke jendela. Dia muntah di situ seperti menahan senak perut memulas-mulas yang berlarutan. Selepas dia muntah, barulah Aki Hamid benarkan memasang pelita semula. Sebaik sahaja pelita terpasang, mereka dapati mulut Mak El Boyak yang terakhir itu sudah pun pulih semula. Beberapa kali Mak El Boyak beristighfar kerana terasa penyakitnya beransur sembuh, sekalipun seluruh badannya masih sengal-sengal. Terasa macam badan saya kena urut masa Aki buat ubat tadi, jelas Mak El Boyak perlahan apabila kenangkan seluruh tubuhnya bagaikan diurut berulang kali setiap kali Aki Hamid melenggok-lenggokkan kepala di tengah kesamaran malam. Aku ni hanya berikhtiar, yang menyembuhnya hanya Allah, beritahu Aki Hamid mengulum senyuman setelah keanak-anak Mak El Boyak beransur sembuh. Siapa yang urut saya, Aki? Terkial-kial Mak El Boyak menegakkan badan lantas mendesak. Awak tu sepatutnya bersyukur pada Allah, Mak gerutu Aki Hamid mendengus perlahan. Perkara yang kita tak tahu tak perlulah ditanya, katanya seolah-olah kesal dengan sikap Mak El Boyak. Memang Mak El Boyak heran juga apabila dirasanya seluruh badan diurut kuat. Dia sedar Aki Hamid sekadar duduk bersila rapat beratip dengan kepala yang berlenggok-lenggok. Tahu benarlah dia, bukannya Aki Hamid yang mengurut di tengah kesamaran malam tatkala dia terkaku akibat padi ayam hutan. Sekali-sekala terasa juga hembusan nafas sejuk singgah di kulit Mak El Boyak bagaikan lembaga terconggok di hadapannya. Tetapi dia tidak melihat siapa pun di situ kecuali terasa pijitan jari mencengkam di seluruh badan. Lama dia terasa jari itu memicit kuat, barulah paha dan betisnya mulai boleh digerakkan.
Tentu siapa pun tidak akan percaya semasa dia balik dari kebun tatkala matahari tengah rembang. Seekor induk ayam hutan melintasi lorong dengan memimpin beberapa ekor anak kecil. Lantas saja Mail Boyak terniat mahu menangkap anak-anak ayam hutan itu yang berceridau menyusup ke bawah rumput. Sudah terbayang di ingatannya, anak-anak ayam hutan itu akan dikurung baik-baik sama macam sangkar burung. Dia akan jinakkan anak ayam hutan itu biar boleh makan di tapak tangan. Kalau diternak sejak menetas, tentu mudah jinakkan anak-anak ayam berkenaan sampai boleh mengekas bersama dengan ayam-ayam kampung ternakannya. Sebaik saja dia menerkam ke arah anak-anak ayam hutan yang menyusup itu, tiba-tiba saja dia nampak seekor ular sesawa batik sebesar betis berlingkar di bawah rumpun senduduk di tepi belukar. Terkejut benarlah Mak Boyak apabila ular sawa berkenaan berlingkar tidak bergerak. Bimbang juga dia mahu mara ke hadapan, sekalipun ular berkenaan menyusupkan kepala di ke bawah lingkarannya. Batik ular itu pun sudah cukup mendebarkan hatinya, masakan dia berani mahu mendekati rumpun senduduk berkenaan. Manalah tahu, kalau ular itu membukakan lingkaran, lantas menyambarnya dengan tidak bertangguh. Perkara ular tengah belukar bukanlah boleh dimainkan, macam menyepak tali ampaian jatuh tiang. "Saya ni terkejutkan ular sawa tu," beritahu Mail Boyak apabila kenakan dia dituduh terkena badi ayam hutan. "Nasib baiklah dia tu merupakan diri dia macam ular," sahut Ngalatih mencubit bibir, tetapi geli-geleman juga asal saja disebut ular berlingkar. "Kalau puaka tu menjelma, tentu lagi teruk kamu," katanya menghela nafas panjang. "Badi barang hutan ni bukannya boleh dibuat main," Andak Sumi mengingatkan sepupu suaminya itu. Memang bimbang benar dia sekiranya terkena geruh badi binatang hutan hinggakan tidak semena-mena terkejang kaku macam batang pisang. Sudah beberapa kali mereka di kampung berkenaan diganggu badi binatang hutan kalau berburu tidak memakai petua. Tahu benarlah Anda Sumi mengenai badi burung puyuh yang keras benar kalau nak dibandingkan dengan ayam hutan ataupun rusa. Jarang sesiapa sahaja yang terkena geruh badi burung puyuh dapat diselamatkan apabila giginya terkancing dengan mata yang terbalik putih. Lainlah kalau badi ayam hutan masih boleh diselamatkan, sekalipun mulutnya terherut sampai sebelah badan mati tidak boleh digerakkan. Mereka akan tuduh diganggu angin ahmar kalau malu dikatakan badi yang mengganggu mereka. Tetapi perkara badi memang tidak sama dengan angin ahmar, kerana angin ahmar boleh menyambar di tempat tidur sekalipun. Siapa pun tidak akan terkena badi sekiranya tidak ke hutan memburu tidak ikut petua. Mereka tahu binatang yang kuat keruh badinya memang ayam hutan, kijang dan rusa. Binatang lain sama sahaja dengan ternakan yang lain, sekadarkan liar sahaja menusuk ke tengah belukar. Ya. Saya ni tak cari pun dia," keluh Mail Boyak kesal apabila dia terkejut sebaik sahaja nampak ular sawa berlingkar di perdu senduduk. Balik saja ke rumah, dia sentiasa terbayangkan ular sawa itu menjelma di mana-mana. Sampaikan nyenyak tidur pun dia termimpi-mimpi ular berkenaan membelit seluruh tubuhnya, sampaikan dia tidak dapat bergerak langsung. Semakin kuat dia meronta, bertambah keras pula cerutan ular sawa berkenaan hinggakan terasa dia sesak nafas menyenak ke dada. Sebaik sahaja membuka mata, Mail Boyak tidak boleh lagi menggerakkan badan. Sebelah badannya menjadi kebas seolah-olah masih dibelit ular sawa yang berlingkar. Mulutnya menjadi herut hinggakan sukar mahu bertutur untuk memberitahu apa yang berlaku ke atas dirinya. Tatkala Aki Hamid dipanggil datang, memang Mail Boyak tidak pingsan pun. Dia hanya tidak dapat bersuara akibat sebelah badannya kebas tidak menentu. Apabila Aki Hamid mula mengubati dia, sekali imbas Mail Boyak nampak yang bayangan ular sawa itu perlahan-lahan membukakan belitan menyelinap lari ke tengah kegelapan malam. "Kalau kau tak lepaskan Mail, aku hantar kau ke laut dalam." Memang Mail Boyak terdengar Aki Hamid membentak kertas tulisnya. Memang Mail Boyak terdengar Aki Hamid membentak keras menuding ke arah bayangan ular sawa yang bergerak perlahan ke tengah kegelapan malam itu. Tidak berani ular berkenaan membantah setelah Aki Hamid menjadi berang setelah dia membakar setanggi. Sebaik sahaja bau asap setanggi memenuhi ruang, Mail Boyak dapat melihat seolah-olah Aki Hamid berpakaian serba putih duduk bersila di hadapannya.
Aki Hamid terbayang-bayang menjadi 2 ataupun 3 bagaikan berlapis-lapis badannya. Dia percaya tentu matanya menjadi kabur akibat terkejang sakit setelah dihinggapi babi ayam hutan. Sebab itulah pandangannya juga berbalam-balam hingga kan tidak dapat melihat Aki Hamid dengan jelas. Tetapi dia masih boleh melihat isterinya terconggok tidak berbalam. Demikian juga Ngah Latif dan Andak Sumi jelas nampak terconggok tidak jauh dari sisinya. Kenapa pula tubuh Aki Hamid menjadi 2 atau 3 hingga kan suaranya juga garau apabila serentak berdoa. Siapa pun tidak tahu mengenai Aki Hamid tiba-tiba sahaja mampu mengubati orang. Udal aja sendiri tak tahu sangat sekalipun dia beberapa kali membantu ayahnya menyediakan ramuan ubat. Memang Aki Hamid berhasil sangat kerana dia tidak mahu orang-orang kampung menganggapnya bomoh di situ. Cuma ayah saya satu-satunya diberitahu mengenai yang dia mengamalkan tarikat semasa bekerja di estet sebelum berpindah menetap di Pahang. Lama dia belajar dari gurunya hingga kan mereka terpisah setelah mampu dengan tidak perlu dibimbing lagi.